Tapi bila orang cakap, bila saya cakap, orang akan kata, siapa dia? Saya cuma tanya kenapa di dalam sesuatu pilihan raya akan ada dipanggil hilang deposit. Baru je hilang deposit ni. Dulu panggil apa? Dulu. Kalau mengundi kalah, hilang wang pertaruhan. Bunyi macam judi tak? Oh, tak boleh lah. Kita tukar nama deposit. Nampak macam dia siap goyang kepala. Nampak dia macam moden sikit lah, dia deposit. Sama lah. Berapa ramai pilihan raya baru ni yang hilang deposit? Hak parti-parti hak tak tahu langsung siapa mai. Dapat 88. Mak dia, pak dia, tok dia duduk pengkah dia. Hilang wang deposit. Dulu hilang wang pertaruhan. Pasal apa hilang? Boleh bagi alasan tak pasal apa hilang? Saya tanya, kenapa bila nak masuk pilihan raya kena bagi duit? Dia kata kalau tak bagi duit, semua orang nak masuk. Habis tu demokrasi. Masuklah semua orang. Pasal apa nak kena masuk dulu di demokrasi kejadah apa? Dah kata demokrasi, Kak Sum tanding. Bukan senang nak dapat gambar Kak Sum tepi jalan. Tu yang kita buh deposit supaya habis tu kalau dia kalah lebih rendah daripada apa yang sepatut, hilang deposit. Itu tak jatuh. Saya cuma tanya, tak jadi judi ke? Kita duk tanya, pergi masuk pertandingan memancing, yuran RM100. Kemudian kalah, hilang RM100. Hak tu pun orang tanya, betul ke ni? Apa hukum ni? Dulu pertandingan apa, hak duk teka-teka silang kata dalam TV. Nak masuk tu kena bagi duit, yuran penyertaan. Dia orang tanya tu, apa hukum dia? Takkan dalam bab pilihan raya kita diam. Nak masuk-masuk saja. Kalah dengan menang, duit tu burn. Pasal apa? Nak bersihkan poster. Kita boleh terima alasan. Upah orang bersihkan poster. Dan sampai bila kita ni nak perang poster? Pergilah negara-negara maju lain, poster tak ada dah. Hak poster ni kita ni tahun 70-an, 80-an. Bergaduh pasal poster. Hang tindih aku tindih hang. Lah tak habis ke poster duk buang, duk tontang. Bila agak-agak nak selesai? Baik, itu dipanggil sebagai fiqh yang pertama. Benda yang paling besarnya ialah Islam. Dua, dalam fiqh al-watan, benda yang nombor dua paling besar, tak ada yang mengatasinya, ialah kedaulatan negara. Kedaulatan negara. Apa dia kedaulatan negara? Sempadan tanah air. Border kita tu kena jaga. Jangan sewenang-wenang bagi tanah, pulau, laut kepada orang. Jangan sampai orang ceroboh dalam border kau. Ini dipanggil sebagai hak kedaulatan negara. Baik dia ceroboh dengan kapal ke, dia ceroboh dengan kapal terbang ke, dia ceroboh dengan drone ke apa ke, masuk aja aku tembak. Ini negara kami. Dia tak boleh kau suka nak landing, kau suka nak mantau, nak terbang. Oh, tak boleh. Kedaulatan negara. Termasuklah di dalam kedaulatan negara ialah kerakyatan. Bukan senang orang yang nak jadi rakyat. Akak-akak ni duduk di Saudi 50 tahun. Agak-agak dapat tak kerakyatan? Taubat lahum tak dapat. Walaupun akak-akak menikah dengan orang Arab, tak dapat lagi. Sebab Arab Saudi dia menjaga kedaulatan negara dia. Bukan sewenang-wenang boleh dapat kerakyatan.
Kita hari ni main bola sehari dapat dah. Senang dapat rakyat. Dah lah bagi kerakyatan tu pemain bola tua-tua tu. Kalau muda 18 tahun boleh pakai lagi 10 tahun. Ni jadi rakyat berumur 37, lari pun tak larat. Perut boroi dah. Dan benda ni yang kena jaga. Berapa banyak ni? Sebab tu saya takut dalam pilihan raya yang lepas ada parti politik yang menawarkan kerakyatan automatik. Sangat berbahaya ni, tuan. Tapi sayang orang-orang muda dia tak baca benda ni. Dia kan ada masa nak baca benda tu. Dia seronok bawa bendera naik motor wah seronok. Dia tak tahu besok satu hari nanti kalau diberi kerakyatan automatik atau dipermudahkan kerakyatan, hang tu jadi pendatang dalam negeri asal hang. Jangan haraplah. Esok kat SOM pula dia takut ni bangsa apa pula ni. Ni rakyat aku tunjuk IC dia. Kita ni pi negara lain agak-agak nak dapatkan kerakyatan. Nak dapat PR pun susah. Apatah lagi citizenship. Permanent resident pun susah tau. Jadi itu dipanggil sebagai fiqh al-watan. Yang ni lebih diutamakan. Jangan duk nampak benda lain dulu. Hari ni benda ni orang tak nampak. Kedaulatan negara ni orang tak nampak. Orang nampak isu-isu yang peribadi. Isu peribadi. Maka dalam kempen, dalam ceramah dibawa isu peribadi. Tolak, depa ngong jahat. Tapi dia tak nampak ada benda yang lagi besar daripada itu. Kalau saya ni kaki rasuah, tuan-tuan tolaklah saya. Tapi kalau saya ni menyelamatkan negara saya, kedaulatan saya, yang rasuah tu, diam sekejap dulu. Selamatkan negara dulu. Jangan jatuhkan lagi ni. Hak rasuah dia sekali lagi kita tangkap dia, kita hukum dia. Tapi hari ni kita tak nampak benda tu. Maka dijajalah. Lah bila tak cukup, mencari siapa? Bila tak cukup kat SOM, mencari siapa? Nak ajak join sekali, mencari siapa? Tak faham ke? Sebab tu kita jangan duk kata ke orang. Jangan benci melampau. Kalau saya pergi tuduh Kak Som jahat, Kak Som rasuah, Kak Som jahat, Kak Som jahat. Tiba-tiba saya ajak Kak Som tolong saya. Kak Som nak tolong tak? Tak lah. Janganlah sampai tahap macam tu. Lepas ni belajar daripada pengalaman. Dulu dah ada dah pengalaman sebelum. Sama ya. Tapi bila kita buat kempen dan sebagainya, kita all out benci sama-sama kita. Dan bila jadi macam ni, malu tak? Malu kita. Sebab tu kena tengok dalam fiqh al-watan yang mana yang perlu diberi perhatian. Satu, yang menjaga agamanya. Dua, yang menjaga negaranya, kedaulatan negaranya. Hak ni diberi keutamaan dulu. Yang lain-lain ni kita selesai kemudian. Tak ada siapa yang redha dengan rasuah, tak ada siapa yang suka dengan rasuah. Semua orang benci. Kita ambil tindakan. Bersihkan. Tapi hak kena selamat dulu dua benda ni. Satu, hak Islam. Jaga Islam. Mana hak tak jaga Islam, tak hormat Islam, mempertikai kat Islam, terayang jojok. Yang kedua, yang mana yang tak reti nak hormat negara, mensyukuri nikmat dalam negara, buang jojok. Bendera diterbalikkan, ni apa kejadian? Lagu negaraku dihina, lupa dah. Ada lagu negaraku ditukar dalam bahasa lain. Maknanya dia tak jaga kedaulatan negara. Tuan-tuan tengok di Singapura tu. Lagu negaraku dia lagu dalam bahasa apa? Melayu ke apa?
dalam bahasa Melayu sampai sekarang. Jangan lupa kita ni duk tengok kita, habis tengok negara Singapura, lagu dia Melayu, bahasa dia Melayu. Perdana Menteri pun mesti fasih bahasa. Tuan-tuan tak dengar presiden dia, Perdana Menteri dia cakap bahasa Melayu. Presiden tak apa Melayu lah. Ni Perdana Menteri fasih cakap Melayu. Dia bukan cakap macam kita ni terbulu-bulu. Kita melihat seolah-olah rakyat sudah terbulu-bulu. Apa hang cakap? Ini dipanggil sebagai fiqh al-watan. Kena belajar. Tapi sayang, kita ni buat benda yang penting tapi tak belajar. Sebab kita anggap politik bukan daripada agama. Kita nak pergi Mekah buat kursus, kita nak menikah nak buat kursus, tapi nak mengundi tak ada kursus. Cuba bagi kursus pada anak-anak muda tentang politik. Apa yang perlu awak dahulukan di dalam buat sesuatu keputusan. Jaga dua benda ni dulu. Islam, jaga Islam, hak Islam, dan yang keduanya jaga kedaulatan negara. Jangan bagi can pada orang yang nak bawa benda yang bukan-bukan dalam negara engkau. Hancur kacau bilaukan perpaduan dalam negara engkau. Kalau negara engkau berpecah, bergaduh, berperang, kau nak semayang pun susah, nak cari makan pun susah, nak berniaga pun balik pun susah. Baik.